Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Sahabat mentor yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insyaallah perjumpaan kita pada kali ini adalah kita nak membicarakan tentang apa yang berkaitan dengan konsep pemahaman kita tentang kejayaan. Saya bukan pakar motivasi tapi kita cuba berkongsi apa yang kita boleh kongsi. Pertamanya, kita kena faham apa hakikat sebuah kejayaan. Sebab sekarang kita berhadapan dengan anak usaha kita, dia student, kita pun student. Dia student, kita pun student. As a student, sebagai seorang student, kita semua orang datang ke Mesir, dia nak belajar. Tapi ingat, dan dia belajar untuk jadi doktor. Tapi kita kena ingat, sebelum kita bergelar seorang pelajar, kita dah bergelar seorang Muslim. Maka neraca kejayaan kita firstnya mesti diukur sebagai seorang Muslim. Apa neraca ukuran kejayaan seorang Muslim? Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam Al-Quran Al-Karim, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz." Sesiapa yang berjaya dikeluarkan daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala dan dimasukkan ke dalam syurga Allah, maka dia sebenar-benarnya telah berjaya. Maka piawaian kejayaan bagi seorang Muslim itu apabila dia berjaya melangkah masuk ke dalam syurga Allah dan keluar daripada neraka dengan rahmat Allah. Kita sebagai mentor kena tanam sungguh-sungguh bahawa kita punya perjalanan adalah menuju akhirat. Sebab dunia hanya sekejap. Kalau kita jadi doktor, kita belajar sungguh-sungguh, mumtaz tahun 1, tahun 2 mumtaz, tahun 3 mumtaz, tahun 4 mumtaz, tahun 5 mumtaz. Belum dapat tahun 6, kita meninggal. Kita tak dapat kejayaan yang tahun ke-6. Tak dapat jadi seorang doktor. Nampak? Tapi kalau kita daripada tahun 1, mumtaz, Muslim yang baik. Mumtaz, seorang Muslim yang baik. Mumtaz, seorang Muslim yang baik. Walaupun tahun 5 kita meninggal, tapi kita insya-Allah dengan izin Allah dapat masuk ke dalam syurga Allah. Maka kita berjaya di dua-dua tempat. Itu konsep kejayaan kita buat letak. Kejayaan yang hakiki adalah bila kita berjaya meletakkan diri kita di mana untuk kita capai di akhirat besok. Minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Di antara manusia ada yang berdoa kepada Allah, ya Allah bagilah kami kebaikan di dunia. Kalau kita nak hanya di dunia saja, hanya untuk sekadar itu, situ je kita dapat. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan di akhirat dia orang tak ada tempat untuk apa yang nak dapat. Dan kita adalah orang yang rugi sebab kita meninggalkan kehidupan yang lama berbanding kehidupan dia sekejap. Jadi piawaian yang anda letakkan tadi, kita sebutkan tadi, Al-Quran meletakkan piawaian kejayaan seorang Muslim adalah bila berjaya masuk ke dalam syurga Allah dan keluar dari syurga. Dengan erti yang lain, kita berjaya menjadi seorang hamba Allah yang benar-benar taat kepada perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah, dan kita mengikut perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua yang anda sebutkan adalah Islam adalah agama yang menekankan aspek ilmu, meningkatkan, memastikan setiap daripada penganutnya menuntut ilmu. Ingat sabda baginda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dhaif. Ada yang mengatakan maudhu', tapi hadis ini hadis dhaif. Utlubul ilma walau bisin, ataupun talabal ilma fariidatun ala kulli muslim. Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri China. Tidak disebut China ni kalau dalam bahasa dulu satu negara yang sangat jauh. Maksudnya kesungguhan menuntut ilmu. Islam mengangkat kedudukan ilmu. Yang keduanya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan jannah. Sesiapa yang berjalankan diri dia untuk menuntut ilmu, berasa susah, Allah Ta'ala akan mudahkan jalan dia untuk ke syurga. Jadi, dan konsep ilmu ini tidak disempitkan dengan maksud yang sempit. Bahkan ilmu yang bagi manfaat, yang ada kebaikan kepada manusia, itu juga sebagai ilmu dengan kita niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai seorang doktor, kita belajar ilmu kedoktoran, kita baca buku-buku yang banyak, macam-macam buku psikologi, buku farmakologi, buku anatomi, banyak-banyak buku akademik yang kita baca. Kita niatkan apa yang kita belajar supaya kita dapat manfaatkan diri kita untuk orang lain. Jadi di sana apa yang kita buat akan menjadi sebuah ibadah. Dan ilmu yang kita belajar adalah ilmu yang manfaat, termasuk dalam apa yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah taala dalam Ihya Ulumuddin. Di sana ilmu ada dua, al-ilmu mahmud wal ilmu mazmum. Ilmu yang dipuji dan ilmu yang dikeji. Dalam ilmu yang dipuji ada dua, ilmu syar'iyah dan juga ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu kifayah lah yang antum semua tengah belajar. Jadi ilmu tadi dimasukkan dalam kategori ilmu yang mahmud, ilmu yang terpuji, bukan ilmu yang mazmum. Jadi ya, Islam datang
Islam lah satu-satunya agama yang mengangkat kedudukan ilmu. Tetapi umat Islam lah yang kebanyakannya mengabaikan menuntut ilmu. Ingat, Islam agama yang datang dengan asas konsep ilmu. Tetapi umat Islam hari ini yang ada ramai ini mengabaikan konsep ilmu, kepentingan menuntut ilmu. Buktinya apa? Ayat pertama yang keluar dalam Al-Quran, apa dia? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Nahnu ummatul iqra lazim taqra. Kita umat membaca. Umat yang diturunkan Iqra, maka lazimlah kita kena baca. Itu kedudukan ilmu yang Allah Ta'ala letakkan. Maka agama kita berdiri atas prinsip ilmu. Maka Al-Quran mengangkat kedudukan akal manusia. Allah Ta'ala akan mengulang dalam Al-Quran. Afala ta'qilun? Adakah kamu tak fikir? Afala tatafakkarun? Adakah kamu tak memikirkan? Afala yatadabbarun? Adakah kamu tak nak memikir, mendalami? Al-Quran menyatakan supaya kita fikir. Bila fikir akan menghasilkan ilmu. Nampak? Di mana kedudukan ilmu di sisi Islam. Jadi kita mengabaikan konsep ilmu, maka kita sebenarnya telah jauh daripada apa yang Islam suruhkan. Yang kedua, kecemerlangan. Islam menyuruh kepada semua umat Islam supaya menjadi umat yang paling cemerlang. Kamu kuntum khairu ummah. Kamu umat yang terbaik, umat yang paling cemerlang. Maka kita kena dapatkan kecemerlangan dalam semua bidang kita. Al-Imam Asy-Syaikh Said Hawa menyebutkan, untuk membina sebuah tamadun dia perlu ada dua asas. Asas pertama adalah janibul thaqafi. Yang kedua adalah janibu madani. Iaitu pertama pembinaan di sudut thaqafah dan juga madaniyah. Dalam konsep madaniyah, Al-Imam Syekh Sawa, kalau negara itu hendak menjadi sebuah negara, perlu ada orang yang ikhtisasiyun, orang yang khusus pakar dalam bidang masing-masing. Contohnya doktor, dia perlu jadi orang yang paling cemerlang dalam bidang dia, kerana dia akan memberi sumbangan kepada membentuk sebuah tamadun Islam. Kalau semua orang belajar ilmu fiqh, ilmu usul fiqh, ilmu tafsir, tiada yang mempelajari ilmu nuklear, mempelajari ilmu perubatan, astronomi, tak ada. Maka pada ketika itu dosa kepada umat Islam, kerana tak ada yang menyempurnakan fardu kifayah. Ini disebutkan oleh Imam Asy-Syaikh Said Hawa. Boleh buka dalam YouTube, ada dia punya tazkirah yang dia bagi. Jadi sahabat Allah SWT, antum telah menggalas tugas umat Islam untuk menjadi pakar dan cemerlang dalam bidang masing-masing. Ini dituntut oleh Islam. Sebagai contoh, dalam bidang perkilangan, sanggupkah kita makan ayam yang disembelih bukan oleh orang Islam? Makanan yang dipegang oleh bukan orang yang ada wuduk? Kenapa tak kita menjadi orang yang pakar dalam bidang tadi, supaya kita umat Islam dapat mengeluarkan hasil daripada kilang dengan tangan kita sendiri bagi kepada umat Islam? Maka kita rasa tersedar untuk kita jadi orang yang pakar dalam bidang masing-masing. Sahabat yang Allah SWT, untuk dapatkan kecemerlangan, perlunya kepada usaha dan juga tawakal yang tinggi. Sahabat yang Allah, kita ambil sedikit kisah Sayyidina Maryam alaihassalam. Sayyidina Maryam ketika nak melahirkan Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa dilahirkan tanpa ada bapa. Lihat bagaimana roh ditiupkan ke dalam rahim Sayyidah Maryam, dan akhirnya dia berasa takut dan malu dengan tohmahan yang akan dikenakan kepada penduduk kampung. Maka dia melarikan diri ke tempat yang jauh, menanggung satu tekanan berbentuk emosi, menanggung satu kesusahan untuk melahirkan seorang anak tanpa ada siapa di sisinya. Susahan yang ditanggung oleh Sayyidina Maryam begitu banyak. Akhirnya bila balik kepada kaumnya, dia dituduh sebagai seorang pezina, dituduh dengan lain. Begitu susah dan begitu kuat usaha yang dilakukan oleh Sayyidina Maryam untuk melahirkan seorang Nabi. Akhirnya Allah Ta'ala memberikan hasil kepada usahanya tadi, dengan segala tomahan yang dilontarkan oleh ahli kampung dijawab sendiri oleh bayi, iaitu Nabi Isa yang dilahirkan pada ketika kecil. Tengok, usaha yang banyak, yang kuat, yang hebat, melahirkan natijah yang sangat baik. Lagi kuat usaha yang dilaksanakan, lagi cantik hasil yang akan dapat. Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya pada kesusahan itu terdapat di sana ada kebaikan. Sungguh pun begitu, kita kena ingat bahawa suatu benda, kalau kita nak sesuatu, kita kena buat sesuatu. Kita nak sesuatu, kita kena buat sesuatu. Kalau kita nak cemerlang, kita kena buat sesuatu untuk cemerlang. Kalau kita nak menguasai bahasa Arab, kita kena buat sesuatu untuk bahasa Arab. Kalau saya nak kuasai bahasa Inggeris, saya kena buat sesuatu. Saya kena pergi UK, saya kena pergi Spain untuk belajar bahasa Inggeris. Maka untuk dapat sesuatu, kita kena buat sesuatu. Walaupun begitu, sebagai seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala, kita janganlah berpegang yakin dengan usaha yang kita buat. Kerana kita hamba mempunyai kekuatan yang terbatas, akal yang terbatas, kudrah yang terbatas. Sepatutnya usaha tadi disandarkan dan diserahkan semuanya kepada Allah. Jadi konsep usaha dan tawakal adalah satu benda yang tak boleh dipisahkan.
Siapa yang memisahkan, tak apalah, saya tak nak study, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi, tawakal kepada Allah. Itu sebenarnya salah dalam konsep tawakal. Nabi Muhammad SAW mengajar kepada kita, seorang sahabat yang datang untuk solat. Bila ditanya kenapa tadi agak unta, aku tawakal kepada Allah. Rasulullah kata, ikat kemudian tawakal. Maksudnya di sana ada usaha kemudian baru tawakal. Tapi kita tak boleh pegang kepada usaha kita. Usaha sekadar seorang manusia, seorang hamba, kita study sekadar kita buat yang terbaik dalam usaha kita, study kita. Kemudian kita tawakal kepada Allah. Kita usaha dengan cara yang paling terbaik dan kita tawakal dengan cara yang paling terbaik. Nabi SAW sebut dalam hadis, "Lau tawakkaltum haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr, yaghdu himasan wa yaruhu bitanatan." Kalau kamu bertawakal sungguh-sungguh kepada Allah, menyerahkan apa yang kamu usahakan kepada Allah, Allah Ta'ala akan berikan rezeki kamu macam mana burung dapat rezeki. Keluar pagi-pagi, perut kosong. Balik, perut penuh. Sebab burung tawakal sungguh kepada Allah, Allah Ta'ala akan bagi rezeki. Sebab itu dijamin. Disebutkan dalam hadis Al-Arba'in Nawawiyah. Dituliskan kepada bayi itu 4 perkara. Tentang ajalnya, tentang rezekinya. Dan syaqiyun am sa'idun. Sama ada dia akan jadi sengsara ataupun jadi orang yang bahagia. Maka semua telah ditetapkan. Tapi kita tahu apa yang Allah Ta'ala tetapkan. Berapa, macam mana, tak tahu kan? Bila tak tahu kepada manusia untuk berusaha. Tapi dengan keyakinan, benda tadi telah ditetapkan. Sahabat yang berkata Allah SWT, dalam kita nak belajar, kita study, kita kena ingat, kita datang pertama sebagai seorang Muslim, kedua sebagai seorang pelajar, dan ketiga, kita sebagai seorang yang duduk dalam sebuah masyarakat. Kita ada PCT, Perubatan Cawangan Tontoh. Itu merupakan kampung masyarakat yang kita ada. Maka kita kena melaksanakan semua tanggungjawab tadi. Kita kena memberikan hak. Jangan kita sibuk study, tak bercara apa soal persatuan. Apa kawan kita buat. Mak ayah kat Malaysia kita tak pernah telefon. Maka hubungan tadi perlu dijalinkan bersama. Kerana sebuah hadis, apa amalan yang Allah Ta'ala paling cinta? Disebutkan, as-salatu fi awqatiha. Salat pada waktunya. Summa ayya Rasulullah. Kemudian apa pula? Birrul walidain. Buat baik kepada ibu bapa. Summa ayya Rasulullah. Al-jihadu fi sabilillah. Cuba kita tengok, fahami hadis tadi betul-betul. Rasulullah SAW menyatakan kepada kita, solat, hubungan dengan Allah. Birrul walidain, hubungan dengan ibu bapa. Jihad, hubungan yang menyebabkan adanya hubungan dengan masyarakat yang lain. Kita berjihad untuk menyelamatkan masyarakat, menyelamatkan tanah air. Maka di sana sepatutnya ada hubungan dan setiap daripada mereka memerlukan hak mereka. Disebutkan oleh Sayyidina Salman, fa'ti kulli dhi haqqin haqqah. Badan kamu ada hak yang perlu kamu tunaikan. Kita kena makan. Roh kita ada hak yang perlu kita kena solat, kita kena baca Al-Quran. Allah SWT ada hak yang perlu tunaikan kepada Allah. Kita kena solat, kita kena melaksanakan kewajipan yang Allah Ta'ala fardukan. Dan begitulah, ibu bapa kita ada hak yang perlu kita tunaikan. Guru kita ada hak tunaikan. Maka kita jangan, perlulah jadi seorang yang adil, Muslim yang baik, memberikan setiap hak itu kepada masing-masing. Manusia yang baik itu bukan yang mengasingkan diri, tapi mereka bersama dengan manusia melakukan kebaikan di sisi manusia. Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, hal jazaa'ul ihsani ilal ihsan. Adakah balasan bagi yang baik itu melainkan sebuah kebaikan? Kalau kita melakukan kebaikan, balasan baik daripada Allah SWT adalah syurga Allah SWT. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.